Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Bersama lagi dengan Cikgu Aisyah dalam kelas PKP Matematik tingkatan 4. Tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk kali ini, subtopik 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam video yang lepas, kita telah berkenalan dengan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay. Gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear dikenali sebagai sistem ketaksamaan linear. Itu sahaja sebenarnya ya. Daripada yang kita pelajari yang video yang lepas, ketaksamaan linear. Kali ini gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear tersebut kita panggil sistem. Ya, sebelum kita teruskan, kita tengok contoh situasi dan perwakilan ketaksamaan linear kita. Kita tengok tu. Y lebih besar daripada X, tengok simbolnya. Y kurang daripada X, tengok simbolnya. Y tidak kurang daripada, Y tidak lebih daripada, Y sekurang-kurangnya K kali X. Okey, K kali maksudnya K kali itu adalah darab. Y selebih-lebihnya K kali X. Tu kita darabkan K dengan X. Jadi KX. Okey, apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah simbol yang ada sama dengan simbol yang tak ada sama dengan. Dapat perhatikan tak? Okey, macam ni Yang ini tak ada sama dengan, tak ada sama dengan. Okey. Bila dikatakan lebih besar daripada ataupun kurang daripada. Okey, hanya perkataan ini ataupun hanya kenyataan ini yang simbolnya tidak ada sama dengan di bawah. Okay, kita tengok ni. Ini bila kita ada tambahan tidak kurang, tidak lebih, dia akan ada tanda sama dengan. Bermaksud nilai X itu termasuk di dalam persamaan tersebut ataupun ketaksamaan tersebut. Sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, maksimum, minimum. Okey, semuanya ada tanda sama dengan di bawah. Nampak tak? Okey. Ini tak ada. Sebab tengok perkataan dia ataupun kenyataan dia lebih besar daripada. Sama macam yang atas ni. Okey, boleh faham ya semua? Ingat bila dia kata lebih besar daripada atau kurang daripada, maka dia tiada simbol sama dengan. Okey, cikgu harap faham ya yang tu. Kita seterusnya. Okey, mari kita lihat cara mewakilkan suatu situasi ke dalam sistem ketaksamaan linear. Okey, berikut adalah contoh. Sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat pengganti jenama X dan jenama Y untuk pencetak. Okey, kita highlight X dan Y. Ada dua jenis. Okey. Pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14. Okey, RM14 itu untuk jenama X dan RM18 itu untuk jenama Y masing-masing. Daripada pemborong. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Okay, kita bacakan dulu syarat-syarat A, B, C, D tu. Jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25 unit. Bilangan dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. Jumlah pembelian tidak melebihi RM400. Tulis semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Okey, mari kita perhatikan macam mana kita nak tulis ketaksamaan. Okey. Okay, yang pertama, jumlah. Okay, jumlah tu bermaksud hasil tambah. That means kat sini dalam kes ataupun situasi kita sekarang ni hasil tambah kedua-dua jenama. Jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25 unit. Tidak melebihi 25 unit. Masih ingat tak lagi macam mana simbol dia? Ada sama dengan ke? Tak ada sama dengan? Ada. Ya? Jadi X tambah Y
kurang daripada ataupun sama dengan 25 unit. Maksudnya kalau order 25 pun masih diterima. Tapi tak boleh lebih daripada 25. Jadi kena kurang lah. Simbol kurang lah. Okay, yang B. Bilangan dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2. Okay. Sekurang-kurangnya itu tanda sekurang-kurangnya bermaksud lebih boleh, kurang tak boleh. Okay, sekurang-kurangnya. Paling kurang pun 2 kali jenama X. Maksudnya 2X. Kali tu cikgu dah bagi tahu kan. Itu darab. 2 darab X. So 2X. Okay. Maksudnya kalau 2X masih boleh diterima. Lebih daripada tu, kurang daripada tu tak boleh. Jadi Y lebih besar atau sama dengan 2X. Bilangan C, bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. Okay, tidak melebihi, lebih tak boleh, kurang boleh. Tak melebihi 8 unit. So 8 unit boleh tak? 8 unit boleh. Maksudnya tidak melebihi 8 unit. Kurang boleh, lebih tak boleh. Sama boleh. Jadi Y lebih kecil ataupun sama dengan 8. Syarat D. Jumlah pembelian tidak melebihi. Samalah condition di atas kan? Tak lebih daripada RM400. Okay. Jumlah pembelian maksudnya mesti ada harga. Dan kalau RM400 maksudnya kita kena gunakan harga X tu. RM14. X darab dengan RM14. Y darab dengan RM18 kan. That's why lah 14X tambah 18Y kurang daripada RM400. Tapi sama pun boleh. Sama dengan boleh. Sebab dia ada duit RM400. Kalau jumlah pembelian tu RM400 maka dia boleh bayar. Lebih tak boleh. Kurang boleh. Okay. Kalau harga pembelian tu RM399, so boleh dia bayar. Macam tu faham Okay. Contoh seterusnya. Encik Musa mempunyai sebidang tanah untuk menanam sayur-sayuran. Beliau ingin menanam 2 jenis cili, iaitu cili hijau dan cili padi. Okay. Cili hijau ni kita anggap dia sebagai X dan cili padi kita anggap sebagai Y. Maksudnya dekat situ dah ada 2 pemboleh ubah lah. Satu X, satu Y. Syarat-syarat penanaman 2 jenis cili adalah seperti berikut. A. Jumlah pokok cili yang boleh ditanam ialah 250 pokok. Maksudnya tak boleh lebih daripada 250 pokok. Jumlah 250. Jadi X tambah Y tu tak boleh lebih daripada 250. 250 boleh, kurang pun boleh, tapi tak boleh lebih daripada 250. Syarat B, bilangan pokok cili hijau sekurang-kurangnya 3 kali bilangan pokok cili padi. Okey, cili hijau tu X kan? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Ingat sekurang-kurangnya mesti ada tanda sama dengan di bawah. 3 kali bilangan cili padi. So 3Y. Kan? Sekurang-kurangnya. Dia kata lebih tak apa. Tapi kurang tak boleh. Maksudnya kena lebih. Lebih lah, simbol lebih. So X lebih besar atau sama dengan 3Y. Syarat C. Minimum pokok cili hijau ialah 100 pokok. Dia cerita tentang cili hijau saja. Minimum maksudnya paling sedikit. Paling sedikit 100 pokok. Kalau paling sedikit maksudnya kena lebih. Tak boleh kurang. Jadi simbol pun kena simbol lebih. Faham Minimum adalah yang paling sedikit. Kurang lagi tak boleh. Lebih boleh. Faham
Okey, maksudnya simbolnya simbol lebih. Jadi X lebih besar atau sama dengan 100. Minimum 100. Maksudnya paling sikit pun kita boleh tanam ialah 100. Kurang tak boleh. Jadi dia kena lebih daripada 100. Okey, boleh faham? Baiklah, selepas menonton dua contoh mewakilkan situasi ke dalam sistem ketaksamaan linear tadi, cikgu harap murid-murid sudah mahir menggunakan simbol-simbol untuk membentuk sistem ketaksamaan linear. Okay. Sebelum video ini diakhiri, tengok semula contoh situasi dan simbol ketaksamaan linear tu ya. Hanya bila kita sebut lebih besar daripada ataupun kurang daripada, hanya itu saja simbol yang tidak mempunyai tanda sama dengan. Selain daripadanya, ada tanda sama dengan. Bila ditambah tidak lebih daripada ataupun tidak kurang daripada, itu pun sudah jadi ada tanda sama dengan di bawahnya. Okey, jadi sekiranya masih kurang faham, tonton sekali lagi video ini supaya tidak berasa keliru. Jadi jangan putus asa, stay at home dan stay healthy. Okey, bye-bye.